Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tengah hari, salam ceria, salam emas. Apa khabar? Jom masuk, jom masuk. Jom ajak kawan-kawan, jom. Jom berkenalan dengan Nadia. Pada yang baru nak kenal tu, saya tahu saya ramai saja yang baru follow saya tu. Okey, jangan tak follow. Jangan tak follow, perasan pula. Bukan perasan, nak ajak tuan-puan datang. Nak berkongsi. Okey, Assalamualaikum. Maaf, hari ini saya rancang pukul 12. Nampak tak pukul berapa ni? Hampir pukul 1. Nak buat macam mana? Anak saya terjaga. Betul-betul pukul 12 lebih tadi anak saya terjaga. So layan anak dulu lah. Layan anak dulu. Bagi dia diam-diam je. Okay. So mungkin tak lama. Mungkin lama. Paling lama pun mungkin dalam sejam lah. Macam tu lah, setengah jam. So Nadia nak share hari ni apa? Hari ni saya bersembang pasal. Sebelum tu Nadia memperkenalkan diri Nadia dulu. So kepada yang baru kenal Nadia, yang rasa anda bila setiap kali dengar ataupun setiap kali follow page saya, anda mendapat manfaat dan anda nak buat sharing, nak dapat amal jariah, boleh share. Okey, boleh komen juga dekat Nadia punya dekat Nadia punya komen. Okey. Sebelum tu jap, saya lupa, saya dah copy paste ke belum saya punya ni. Macam biasa saya lagi suka customer saya, orang tak kisahlah you customer saya ke you bukan ke, siapa sahaja yang nak bertanya kepada saya pasal emas, tanya pasal emas lah. Kalau nak tanya pasal lain tu lambat sikit saya nak reply. Okay, so tuan-puan bolehlah WhatsApp Nadia. Nadia aktif dekat WhatsApp. Kalau Telegram tu, saya bukan apa, Telegram tu banyak sangat grup-grup yang saya follow. So memang tak sempat nak tengok notification. Sama juga dekat Facebook. Dekat Facebook banyak saya terlepas. Bukan apa, sebab saya banyak ini notification, itu notification. Benda-benda penting saya notification kat diri saya sendiri. So message untuk saya pula terlepas. Okay. So saya adalah master dealer dekat Public Gold, founder master dealer. Dah lama, dah aktif. Tadi pun ada yang bertanya dekat saya. Saya tak tahu nama dia apa ya. Abaikanlah nama dia. Okay, sebab saya baru message pagi tadi. Dia tanya pendek je. Dia nak pergi ke Sunway. Tak silap saya. Dia tanya berapa lama. Okay, saya adalah penyimpan emas sejak 2009 dan aktif dekat Public Gold sejak daripada 2012. So ini tahun yang ke-9 saya buat active sharing lah. Sharing suka-suka, buat suka-suka, buat sekadar hobi, buat sekadar isi masa lapang. Isi masa lapang. Tak, itu dulu. Sekarang dah full time dah. Sekarang 2020 saya bagi tahu dekat diri saya bagi tahu saya dekat diri saya pada waktu saya nak pergi Balkan hari tu, Public Gold taja kami pergi Balkan. Saya cakap balik daripada Balkan, I nak stop all others, nak fokus dekat emas sahaja sebab saja nak happykan diri. Okay. Pagi tadi semalam saya ada bantu seorang hamba Allah bernama Aini. Saya bahasakan dia Aini sebab saya call dia pagi tadi. Saya lockkan dia 10 gram secara easy payment 10, bayar 10 kali. Okey. Tunjuk ajarku sifu. Saya bukan sifu, saya cuma sharing apa yang saya tahu. Ahmad Zaki. Saya nampak Aizat, Nini, Faizal, Ripon. Okey. Okay, saya cuma share apa yang saya tahu. Kalau nak cakap saya banyak baca, jelas-jelas terang-terang tak. Okay, tak, sebab saya semalam pun saya ada komen dekat saya punya Maha Guru. Saya cakap, patutlah saya baca buku je tidur sebab saya baca atas katil. Ya, saya bekerja daripada atas katil, tepi, suka-suka kat mana-mana saja. Macam ni sekarang pinjam office husband saya sekejap. Kadang-kadang dekat dewan makan, kadang-kadang sambil ambil anak sekolah, kadang-kadang sambil masak, kadang-kadang sambil jemur kain. Itulah kerja saya. Macam itulah saya bekerja, okay? Dan tadi pun ada seorang hamba Allah yang nak jadi dealer. Dan tak tahu apa-apa. Saya cakap dia sebenarnya bermula daripada nak. Okey, yang tak tahu tunjuk ajarku sifu tu, dia sebenarnya bermula daripada nak. Saya nak. Bila you nak, you kena ikhtiar, ambil tahu, tambah ilmu, buat, laksanakan, konsisten, bla 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 bla. Nak je. Kalau you tak nak,
Kalau you tak nak, okay, macam ni lah. You nak share, you rasa benda ni manfaat, you share. Kalau you rasa benda ni tak manfaat, tak payah share. Macam tu. Kalau you rasa you nak, you tunggu saya. Mungkin saya nak, saya daripada dulu lagi macam mana saya nak cuba. Saya ada anak, saya ada baby. Saya ada baby, saya nak share dengan you all. Saya nak share bila waktu yang tepat. Saya dah cuba, pukul 1 tak berjaya, pukul 12. Last sekali pukul 10, lagi tak berjaya. Malam tak berjaya. So saya nak share. Cuba masa yang terbaik ada bila. Tapi kalau saya tak buat, saya tak mulakan, saya tak tahu. Sekarang ni saya dah dapat capture anak saya. Lebih kurang waktu tengah hari macam ni. Dah bagi sedap-sedap dah dia punya ni. Dah bagi kenyang-kenyang sikit. Bukan kenyang banyak lah, kenyang sikit-sikit je. Dah dia boleh. Sebelum saya nak mulakan balik, sejak saya ada baby ni tuan-tuan puan, okay, saya melatih anak saya. Saya bercakap dengan anak saya. Saya cakap saya nak kerja, saya nak buat ni, saya nak buat sharing. So Alhamdulillah Allah izinkan anak saya faham dia. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sangat mudah sangat. Rasa macam mudah je. Saya pun tak sangka dapat anak yang sebegitu baik. Okay, rasa macam nak anak lagi je. Orang rasa macam nak anak lagi pula bila dapat anak yang baik. Okay, so bermula daripada nak. Macam hari tu Aini ni cakap, saya cakap saya pun tak tahu apa benda yang saya nak share sekejap lagi. Dia pun kita sembang lama juga tadi. Walaupun saya tak kenal dia, dia tak kenal saya. Yang saya ingat apa yang saya ingat dia bercakap dengan saya tadi ialah sebenarnya saya kedekut ni, saya nak bajet yang lebih kurang RM200 je sebulan. Kedekut sangat ni. Okey lah, kedekut buat cara kedekut. Kalau kedekut buat cara kedekut. So RM200 sebulan. Okey, ini yang saya check lebih kurang beberapa hari lepas. Bukan hari ni. Semalam saya buat order untuk dia. Sebab dia cakap kedekut tu beberapa hari lepas. Okey, you kedekut, so buat cara kedekut. So RM200 buat cara RM200. So bila ada sahaja promotion yang bayar RM200 lebih sebulan, saya akan lock order. Dah stop. Okay, so pagi tadi, semalam saya message dekat dia, saya cakap saya dah lock order. Dia pun gelabah. Okay, dia pun gelabah. So saya cakap, dia cakap boleh bayar ke ni? Boleh bayar ke ni? Yelah, boleh lah. Saya cakap boleh bayar, insyaAllah boleh. Sebab you nak, mestilah boleh. Okay, mestilah boleh. Dia cakap dia risau, dia berhenti kerja. Okay, saya fokus dekat Aini ya. Kalau Aini dengar, terima kasih sebab sudi sharing dengan Nadia juga point dia. Saya nak cakap yang saya lock order je dekat dia. Tapi terlebih-lebih pula borak. Panjang lebar sampai sejam macam tu. Tu yang lambat ni. Lepas tu anak pula jaga. Tu yang lambat sikit. Okay, tapi tak apa, saya share dengan you all. Dia cakap dulu dia bekerja berbelas tahun. Lepas tu berhenti kerja. Sekarang ni jaga anak. Jaga mak yang sakit. 2 tahun lepas ke 2 tahun macam tu. Agak lupa lah. Yelah saya baru kenal kan. Jaga ayah pun dah tak ada. Sekarang ni fokus jaga mak. So dia tak ada pendapatan. Husband sahaja yang bekerja. Tu yang dia risau tu. Dia bukan kedekut. Dia sebenarnya ada misi dia yang tersendiri. Okay, so dia cakap, okay, saya cakap tak apalah, at least you dah bermula. Lepas tu dia tanya saya bagaimana pula saya nak fokus kepada anak dia. Dia bermula daripada nak. Kalau tak nak, you cakap lah macam mana A sampai Z ke, memang tak jalan. Sebab tu Nadia juga selalu pesan dekat diri saya, you share kepada orang yang nak je. You yang tak nak sudah. Okay, saya kadang-kadang, saya pun perasan ada orang cakap dekat saya, Nadia you sombong lah. Sombong pun sombong lah tuan-puan. Saya tak ada masa nak layan kesombongan tu ke apa benda ke. Saya tahu apa yang saya buat, saya tahu niat saya. Saya niat untuk sharing, saya niat share untuk bagi tahu orang. You mulalah simpan sebab saya bila umur dah 30-an baru tahu pasal emas. You yang muda-muda ni, ya Allah, simpanlah. Macam tu lah. Kadang-kadang orang yang ada duit tu, bestnya ada duit tu, pergilah Grab lah. Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah kalau boleh. Kalau boleh nak paksa, pergilah. Kalau tak nak bagi saya, pinjam lah, saya lah beli. Macam tu saya punya keterujaan nak bantu. Okay. Lepas tu dia risau, dia cakap dia sejak dia berhenti bekerja, simpan duit hilang simpan duit asyik habis sebab dia tak bekerja. Komitmen dia macam anak nak apa, mak ayah bantu mak sakit semua, so asyik belanja lebih, so tak berjaya untuk simpan tadi. Jadi that's why dia cuba untuk
this is the first lah. Lepas tu dia cakap dekat saya, dia banyak juga tengok sana, tengok sini, tengok sana, tengok situ. Tidak terbuka pintu hati dia untuk bermula. Bila dia follow saya, dia alhamdulillah. Macam tu je, sependek tu je saya cakap. Kedekut macam cara kedekut lah. Okay, sekedekut macam cara kedekut. So kalau you rasa baik hati, you lebih baik, you buat cara baik. So terpulang tuan-puan. So itu yang saya nak share. Satu, kena paksa. Bila anda nak, anda kena bermula. Satu, yes, risau sebab takut kena tipu. That's why you kena cari betul-betul platform yang betul yakin. Macam Public Gold dah 13 tahun. Okay, sudah pun masuk 2008, sekarang 2020. Nak masuk tahun yang ke-13 dah. Okay, saya dengan Public Gold pun sudah pun 9 tahun. Jadi saya follow perjalanan Public Gold. Saya dipanggil, saya macam teruja. Tahun pertama saya dipanggil untuk pergi Master Dealer Forum. Tahun pertama ya, 4 bulan saya aktif buat sharing. Sebenarnya saya share suka-suka sahaja. Apa yang saya baca, saya post dekat Facebook. Itulah yang saya buat dulu. Saya pun tak tahu apa-apa juga dulu. Saya tahu saya nak keuntungan daripada emas. Apa yang saya faham, saya share dekat Facebook. Sebab saya mungkin tak ramai kawan. Saya mungkin tak tahu nak sharing pasal apa lagi. Lepas tu mungkin benda ni sangat saya suka. Benda ni adalah topik baru pada saya pada waktu itu. Jadi apa yang saya tahu, saya tulis dekat Facebook. Saya buat sharing saya tanpa saya sedar. Sehinggalah tiba-tiba je saya dah jadi master dealer. Tiba-tiba, boleh pula tiba-tiba ya. 4 bulan, dalam masa 4 bulan ya, 4 bulan saya dah jadi master dealer. Bagaimana syarat untuk jadi master dealer pada masa tu? Syarat untuk jadi master dealer pada masa tu, you mesti ada sales 1 juta dalam masa 1 tahun. Ambil kau 1 juta dalam masa 1 tahun. Ya, saya jadi master dealer dalam masa 4 bulan. Semua customer saya tak kenal. Semua saya tak kenal. Datang daripada mana pun saya tak tahu. Macam mana dia orang boleh nak beli emas bawah saya pun saya tak tahu. Itu semua adalah dengan izin dia. Dengan izin dia. Saya pun tak ada niat untuk aktif pada masa tu, okey. Tetapi Allah izinkan saya, permudahkan saya untuk sharing. Mungkin saya suka benda ni. Sebab tu saya teringat apa yang kita niat, itulah yang kita dapat. Apa yang kita niat. Tadi you nak, so insyaAllah bila you nak, you mula, you dapat lah. Mula je dengan bajet berapa. Kalau anda ada 1,000, mulakan 1,000. Macam tadi ada yang cakap dekat saya ada 2,000, nak mula dengan 2,000. Dah, jangan fikir banyak, mula je. Nak kata tipu tak tipu, customer Public Gold dah sudah pun mencecah 300, hampir, belum lagi, hampir 300,000. Kalau 300,000 lah senang cerita ya, 280 lebih dah. Okey, kalau 300,000 ini telah membuktikan bahawa platform ni dah cukup bagus. Dan customer saya beli emas hampir setiap bulan. Dia repeat. Why repeat? Orang yang customer saya daripada 2012, 13, 14, asyik beli. Kalau dia tak trust, dia tak akan beli. So itu salah satu terbukti yang company ni betul lah. Dan sepanjang saya jadi dealer, tak pernah lagi ada kes penipuan, tak pernah lagi jumpa emas tu tipu, tak pernah lagi ada masalah orang beli tak dapat, tak pernah lagi customer jual emas Public Gold tak bayar. Pernah satu kali customer jual emas terus 2 kilo, terus 1 juta. Public Gold bayar itu kan, Public Gold bayar balik guarantee. Ada setengah-setengah kedai, saya juga ada pernah customer saya nak pergi jual, konon-kononnya jual dekat tempat A akan dapat lebih RM. Akan dapat lebih RM. Masalahnya dia pula tak terima. Masalahnya tempat tu pula memanglah dapat lebih RM, tapi dia ada limitation. Kat situ pula problem je. Saya bukan nak cerita yang ni, pasal ni tiba-tiba cerita ni kenapa. Saya nak cerita apa yang you fikir, itulah yang you dapat. Ada orang cakap simpan emas dapat emas. Simpan emas dapat emas satu. Kenapa you nak simpan emas? You tak takut ke emas tu hilang? Okey, kalau anda belum lagi bermula, dah fikir emas tu nak hilang, maka percayalah cakap saya, emas awak akan hilang. Okey, sebab mula-mula nak start lagi dah fikir, oh tak takut ke Nadia emas tu hilang.
Tak takut ke Nadia emas tu hilang? Saya tak pernah terfikir pasal emas tu nak hilang. Kenapa nak hilang? Benda tu kita sayang kot. Benda kita tu kita sayang kot. Alright, kenapa nak bagi hilang? Tak hilang lah. Kalau pin, tuan-puan, saya ada terbaca perkongsian pin kerongsang Pin kerongsang pun terutama wanita. Saya bukan nak cakap. Saya, tuan-puan, daripada dulu saya beli, saya rasa saya tak pernah hilang. Saya tak pernah hilang. Why? Sebab saya mengamalkan ambil dekat sini, letak dekat sini. Ambil dekat sini, letak dekat sini. Saya ada satu tempat, ini kat sini adalah untuk simpan ni. Kat sini ada simpan ni. Mungkin saya adalah seorang jenis orang kata bersistem. You ambil anak-anak saya pun, you ambil kicap dekat sini, you letak kicap balik dekat sini. You ambil susu dalam peti ais dekat sini, you letak balik tempat yang sama. Okay, itu saya. Saya train anak-anak saya macam tu. You duduk makan kat sini, so lain kali pun you kat situ. Itu saya. So rak kasut pun sama. This is my level, you level, I level. Okay, level saya ni. You sepah ke benda ke, itu that's you punya. Okay, ambil dekat situ, letak dekat situ. Itu yang saya latih lah. So macam mana nak hilang? Tak perlu hilang. Tapi emas kita memanglah sembunyi sana sembunyi sini kan. Jadi kalau kita fikir hilang, hilanglah. Janganlah fikir hilang. Satu lagi orang cakap, Nadia, simpan emas ni takut orang curi ke? Tak takut orang curi. Kalau anda fikir macam tu, anda pun dapat macam tu lah. Saya tak pernah terfikir orang nak curi ke apa benda ke, tak pernah terfikir. Sebab bagi saya duit pun orang boleh curi juga. Okay, handphone dekat tangan saya ni, handphone ni, kalau letak kat sini pun kalau orang nak curi pun orang curi juga. Sebenarnya bila saya belajar lagi, dia sebenarnya bergantung pada apa yang kita fikir. Sebab itulah saya pesan dekat diri saya sekarang ni, saya pun banyak juga perkataan-perkataan yang tak bagus. Saya cuba ubah supaya jadi lebih bagus. Kita ubah perkataan yang baik-baik, fikir yang baik-baik. So kalau kita fikir yang baik-baik, kita akan dapatlah yang baik-baik. Saya beli emas sebab saya sayang emas. So bila saya sayang emas, emas akan sayang saya. Macam mana saya cakap macam tu? Saya selalu sebut daripada dulu. Saya pun tak tahu kenapa saya sebut macam tu. Okay, mungkin Datuk Louis yang cakap macam tu lah kot. If you love gold, gold will love you. Okay, so orang-orang yang suka emas akan datang juga pada saya. Macam tu lah lebih kurang. Saya niat macam tu. Saya buat sharing. Saya tuju khas kepada orang yang saya suka emas. So saya mengharapkan orang yang suka emas juga akan datang jadi customer saya, untuk saya bimbing dia, untuk saya guide dia. Dan jangan salah pilih. Saya sebenarnya dulu tak adalah aktif sangat. Sejak 2016, masa tu saya terpanggil tuan-puan untuk buat sharing. Sebab ada customer saya sampai berjuta ringgit kena tipu. Saya cakap, you kaya, kenapa kena tipu? Banyak, ramai di dalam empayar saya. Okay, tiba-tiba saya terdetik tiba-tiba itu salah satu kena tipu sebab masuk scam lah. Dan dia juga pergi menipu orang lain. Itu satu. Ada kes yang kedua tu adalah dia sendiri pun tak pasti dia masuk apa. Dia sendiri pergi kutip-kutip duit orang. Scammer emas juga ni, scammer emas pun kena tipu juga. Lepas tu terus menghilangkan diri. Yang berhubung dengan saya adalah isteri dia sekarang. Masih lagi layan saya, Alhamdulillah. Dia tak putuskan perhubungan. Tapi yang si suami tu memang langsung mesej ke apa, mungkin dah orang kata fobia, ataupun mungkinlah tak pasti, tak terbuka pintu hati ke, memang dah tak percaya ke, whatever. Sebab dia dah mungkin mengalami satu benda yang agak negatif sebab kena tipu dan menipu tu. Okay? Bukan sengaja ya, sebab kurang ilmu. Bukan salah, maafkan, itu saja. Teruskan, sebab hidup you adalah diri you sendiri. Kenapa nak fikir yang lepas tu? So yang mana kena tipu ke, yang mana tu. Sebab bila you jumpa benda yang betul, maka pilih untuk teruskan. Baiki. Janganlah duk fikir beli emas kena hilang lah, kena tipu lah, kena tu lah. Bila fikir negatif, you akan dapatlah negatif. Kak Nadia, bila beli emas ni, harga emas tak jatuh, drop, turun, bla 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 bla, rugilah. Kalau anda fikir rugi, anda dapat rugilah. Ada hamba Allah tu, ya Allah Tuhan. Ya Allah Tuhan pula. Saya macam amazing sangat. Asal dia beli emas je, harga emas dia naik. Asal beli je, zap, harga emas dia naik. Tak pernah tak rugi. Macam manalah Allah betulkan. Faham tak? Allah lorongkan dia beli emas je, zap, graf naik. Beli emas, saya perasan sangat ada. Ada tu macam saya adalah saya yang beli setiap bulan. Saya ni jenis orang yang macam dah sampai level. Bukan dah sampai level lah. Saya adalah macam saya dapat income
Setiap hari Jumaat, saya biasa beli emas hari Jumaat. Saya mengambil keberakahan hari Jumaat tu. Tak kisahlah harga mahal ke, harga murah ke, halang tak pilah. So harga hari Jumaat je saya akan beli emas. Tengoklah berapa yang ada dalam akaun lah. Banyak tu lah saya beli. Saya macam tu je, senang-senang, mudah-mudah je. Malas lah nak fikir. Saya jenis malas nak fikir, malas nak fikir masalah. Okay, nak fikir nak fokus pada benda-benda lain yang lagi banyak yang saya kena fokus. Okay, berbalik kepada Aini tadi. Dia cakap punyalah kedekut dia ni. Sebenarnya dia bukan kedekut. Dia bukan kedekut. Itu bajet yang dia ada sebab dia sekarang adalah seorang suri rumah. Ada anak 6 orang, masih jaga ibu yang sakit dan suami saja bekerja. Bukan kedekut. Dia cuba untuk ubah. Dan dia cakap selama ni kalau dia nak beli perabot, nak beli peti ais, nak beli mesin basuh, nak beli apa lagi, katil, apa sahajalah barang-barang keperluan dekat rumah, dia akan simpan duit dulu. Simpan baru beli. Dia tak suka berhutang. Tetapi sekarang ni dia ada hutang rumah dan juga hutang kereta. Okey, dan dia sangat risau pasal riba. Nampak tak apa yang customer saya fikir? Ini yang saya nak share. Okey, saya lambat buat live tadi sebab saya borak telefon dengan Aini ni lah. Okay, so saya nak share lah dekat tuan-puan. Ini adalah salah satu apa yang difikirkan oleh salah seorang customer saya yang kata kedekut tadi. Dia bukan kedekut. Dia cuma orang kata mengambil sebagai dia risau, takut tak mampu nak bayar sebab dia seorang suri rumah, husband saja bekerja. So bukan kedekut tu. Dia cuba plan. Dan katanya dia tak suka belian rumah beliau sekarang ni sebab ada ansur riba. Bila melibatkan akaun bank kan ada interest semua. So dia tak suka. Jadi sampai bila mungkin bila dia mati, anak-anak dia pula kena teruskan, cucu dia pula kena teruskan. So sampai bila tak habis. Jadi walaupun saya bermula dengan RM200 yang sebulan ni, bermula dengan yang sikit dulu ni, doakan saya. Saya nak anak-anak saya ataupun lepas ni mungkin ini apa yang saya fikir sekarang adalah saya nak beli kumpul, saya nak beli rumah, buat down payment ke ataupun mungkin beli tanah untuk saya buat rumah dan kalau boleh tak nak riba. Maksudnya apa yang dia cuba sampaikan dekat saya, itu lebih kurang kesimpulan ya. Cerita dia lebih menarik lagi. Saya tak reti pula. Saya cakap ruginya saya tak serakam apa yang saya dengar tadi. Kalau saya tahu dia nak share pasal benda tu, saya rakam. Okay, tapi saya cakap cuba you tulis balik, you rakam saya dekat saya. Memang tak jadi sebab dia cakap tu dah lahir daripada hati dia. Okay, jadi saya cakap dekat dia, sebenarnya apa yang awak fikir ni Aini adalah, okay, adalah benda yang awak fikir ini yang awak nak. Pada masa yang awak ini adalah permulaan, awak fikir awak nak rumah. Okay, awak nak beli tanah supaya mengelakkan daripada riba. Sebab dia cakap kalau beli perabot, kalau beli peti ais, kalau beli barang elektrik, semua tu mampulah simpan sikit-sikit beli. Tapi ini melibatkan angka yang sangat besar. So tak manalah mungkin tak buat loan, terpaksa buat loan. Tetapi saya ada satu cita-cita supaya mungkin anak saya selepas ni, dia fikir anak lagi. Dia fikir anak dia mungkin akan beli tanah, rumah ataupun dia sendiri, beli tanah dan kemudian dapat buat rumah tanpa ada unsur riba. Nampak tak? Dia punya cita-cita macam tu. Dan saya pun cakap dekat dia. Kesimpulan yang saya nak cakap. Saya cakap, beberapa hari lepas saya ada dengar pasal Profesor Muhaya ada bercerita. Masa anda bermula, apakah niat tuan-puan? Apa niat awak? Kalau niat awak adalah untuk dapat rumah, dapat tanah, so insya-Allah saya doakan, insya-Allah emas ni suatu hari nanti 5 tahun, awak cakap 5 tahun, mungkin mana tahu tiba-tiba suami dapat projek ke benda ke, kita tak pasti kan, bonus ke apa. So dia cakap tak kisah kecil tak apa asalkan tiada unsur riba. Itu dia punya cita-cita ya, dia punya impian. Nampak tak? So mungkin tuan-puan kalau anda nak berkongsi apa, boleh tulis dekat komen juga. Apa impian tuan-puan? Saya doakan apa impian tuan-puan kalau ada duit nak beli emas tu nak convert jadi apa. Tulislah, okey? Kalau saya cakap seorang-seorang mungkin saya dapat point kat situ. Okey, dia nak beli. Sebab saya cakap kalau saya relatedkan dengan saya permulaan dulu. Pada permulaan saya bermula dengan emas, saya cakap saya nak untung.
Saya nak untung. Jadi dalam masa sebulan, macam-macam mana pun emas ini saya beli untuk dapat keuntungan. Maka saya memang dapat untung. Saya dapat untung tuan-puan. Walau apa yang berlaku dalam masa 2 minggu hingga 1 bulan daripada tarikh yang saya beli ni, saya akan jual dan saya akan grab apa sahaja keuntungan pada masa itu. Jadi kebetulan saya beli, terus harga naik. Orang ini pelaburan pelaburan maksudnya beli dengan kuantiti yang sangat banyak. Memang 6 angka lah, 6 angka punya beli emas tu. Beli, tunggu harga naik, zap jual. Tanpa fikir berapa nak naik lagi ke apa benda, sebab saya dah dapat untung. So apa yang anda fikir, itulah yang anda dapat. Kemudian bila next saya fikir adalah untuk saya beli rumah. Okay, saya beli rumah. So saya simpan je, saya pun tak tahu. Saya simpan. Sampai satu masa, saya memang betul-betul nak guna duit. Masa tu duit saya ada, tapi duit tu saya dah terguna pergi ke tempat lain dah. Terguna. Tiba-tiba yang tak di plan ni, saya punyalah bajet ini. Bajet ni memang gunanya untuk buat renovate rumah. Untuk rumah ni lah. Dan pada waktu yang sama, datanglah iklan tontang. Masa itulah saya pergi beli benda tu. Masa itulah saya pergi beli benda ni. Masa itulah, faham tak? Niat tadi lain. Tetapi emas tadi yang saya cakap, niat saya nak ni, tiba-tiba je saya terpaksa ambil emas tu untuk jadikan rumah. Jadi bila saya nampak rumah tu, ni lah shilling-shilling semua ni hasil emas lah ni. Jadi setiap kali saya nampak rumah tu, okey, setiap kali penyewa saya bayar rumah tu, rumah itu adalah 100% daripada simpanan emas saya. Faham tak? Jadi apa yang anda fikir, itulah yang anda dapat. Saya simpulkan macam tu je dekat dia tadi. Saya pun tak tahu kenapa saya cakap macam tu. Saya cuba share dekat tuan-puan. Jadi kalau tuan-puan cakap, so saya pula beberapa hari lepas, bukan dalam 2-3 hari ni je, saya ada masuk kelas yang Profesor Muhayyaz. Dia cakap, bagaimana anda bermula, bagaimana ada niat pada masa tu, itulah yang anda akan dapat. Faham tak? Related tak dengan apa yang Nadia cakap ni? Dia pun lah, so doakanlah dapat rumah. So itu salah satulah. Lepas tu dia cakap, yelah Nadia, saya sekarang jaga mak. Masa saya kecil-kecil dulu, saya berdoa supaya saya dapat jaga mak. Dan sekarang Allah izinkan. Sama. Saya pun cakap, yelah, ini dah cerita bukan emas dah. Aini tahu tak, dulu Nadia masa kecil-kecil, dia cerita pasal dia punya kecil-kecil, saya pun cerita pasal saya punya kecil-kecil. Saya cakap, Aini, saya kecil-kecil dulu, saya nak sangat pergi dekat Jepun. Saya nak sangat pergi belajar dekat Jepun ke. Pergilah, asalkan pergi Jepun. Tak kisahlah, asalkan negara yang pertama yang saya nak pergi adalah Jepun. Okey? Dan tahu tak, saya berjaya pergi ke Jepun dengan melalui public school. Tiba-tiba sahaja saya dapat jadi master dealer, tiba-tiba sahaja saya dapat reach sales target, tiba-tiba je saya dapat pergi melancong, dan negara yang dah saya berjaya itu adalah Jepun. Padahal itu saya cuma fikir sejak saya pergi kecil, saya nak ke situ, saya nak ke situ, dan Allah lorongkan saya dapat melalui ke sini. So nampak tak? So jadi jomlah kita mulakan fikir yang baik-baik. So janganlah tuan-puan beli emas duk fikir hilang lah, takut lah, itulah lah. Janganlah abaikan benda tu. Kalau anda fikir, anda akan dapat. So saya nak ajak tuan-puan, teruskan. Okay, benda yang bagus ni kita teruskan. So saya nampak siapa ni ramai. Terima kasih lah sebab menonton saya, bagikan masa. Okay, saya ni sekejap ni, okay, masa pun dah 1:20 dah, nak kena stop dah. Sikit-sikit sudah lah, panjang-panjang pun you all nanti habis internet you all. Wah. Muhammad Rashid, Tengku Mizi, Salwa, Dinar. Apa yang Dinar tu? Kalau nak jual, boleh ke jual dekat kedai emas? Boleh. Mana-mana. Emas, you beli emas, okay, beli emas daripada syarikat A, jual balik dekat syarikat A. Kalau beli emas dekat syarikat Public Gold, jual je balik dekat Public Gold. Why saya cakap macam tu? Sebab saya pernah survey beberapa kedai. Saya survey kedai A, saya survey kedai B, saya survey kedai C. Last kali emas saya akan jual dekat Public Gold. Sebab Public Gold bayar lebih banyak RM berbanding dengan kedai-kedai yang saya pergi survey tu. Sama juga kalau tuan-puan beli emas daripada syarikat, kedai emas lah, contoh kedai emas, tuan-puan beli dekat kedai apa nama, Hajah. So kedai Hajah, so pergi jual balik dekat kedai Hajah tu, insya-Allah. Tapi pernah ya, ada barang kemas saya pergi beli dekat satu kedai. Bila nak jual balik, dia cakap, sorry, kita orang tak terima jual balik. Sabar je lah. Dah lah kita beli dekat kedai dia, dia tak terima. Dia cuma terima kalau trade in dan beli balik.
aku sudah. Tak nak terpaksa jual tempat lain. So berhati-hati. Macam saya cakap tadi lah, Public Gold menerima dan Public Gold membeli apa sahaja emas daripada mana-mana sahaja asalkan ianya betul-betul emas. Tuan-puan, ada orang pernah tanya saya, kalau Public Gold bankrupt macam mana? Saya pun risau juga sebab emas saya adalah emas Public Gold kan. Kalau syarikat tu bankrupt, emas dekat kita, so apa masalahnya? Lebur je lah. Pergi je lah dekat kedai, pergi lebur, buat jadi cincin, bla bla bla. So emas, tetap laku. Itu saya. Senang je sebab saya pernah, pertama kali saya pernah tolong ayah saya jual emas. Pertama kali saya jual emas yang agak besar, jongkong 1 kilo. Okey. Bila nak pergi jual, harga tempat yang nak beli tu murah. Jadi kalau nak jual masa tu harga emas belum lagi mencapai keuntungan tu. Yelah baru beli tapi tiba-tiba nak jual. So bila dengan cara macam mana cairkan pergi je dekat kedai emas, ada sebahagian tu jual ambil duit, sebahagian lagi tu tukar jadi barang kemas sebab bukan nak guna semua pun duit tu. Nampak tak? So macam-macam cara boleh jual, boleh je jual kat mana-mana sahaja. Macam mana nak kekalkan konsisten? Sebelum saya tutup okey, Ahmad Zaki, macam mana nak kekalkan konsisten belian? Okey, ada orang dia boleh disiplin, anda boleh pilih mana-mana sahaja. Macam saya cakap, caranya ialah anda dapat duit, terus beli. Anda dapat duit tu maksudnya dapat gaji lah. Kalau dapat gaji 25 hari bulan, 25 hari bulan tu juga lock order, pam beli, pam bayar. Dah diam. Itu yang cara yang saya buat. Okay, itu cara yang saya buat. Ada orang memang paksa diri secara macam tadi, easy payment purchase. Okay, secara easy payment purchase. Ada orang dia terpulang. Ada orang macam hari tu dia beli, lepas tu dia nak beli je takut. Saya geram dekat dia, saya cakap macam ni, you bagi nama, you bagi kod semua, saya tolong order. Walaupun dia bukan customer saya tolong order, dah. You bayar komitmen you adalah RM120 sebulan. Dah 10 bulan lagi dapat emas. Itu adalah cara memaksa. Kata tak boleh, insya-Allah boleh. Paksa diri je. Kalau macam tadi, dia bermula daripada nak je. Okey, kalau nak je semua boleh dapat. Bila nak je kena cari ilmu, kena cari mentor, kena cari benda yang betul, tapi jangan cari mentor yang salah. Ramai mentor-mentor yang salah, bukan tak ramai. Saya dulu ramai sangat yang korang ni yang cerita ni macam ni, kenapa? Korang ni ajar benda salah ni, kenapa? Saya geram sangat. Okey. Adalah kadang tu you tak boleh fikir pasal benda ni sebab kadang-kadang ramai orang buat share sekadar keuntungan dia. Suruh pajak beli lagi. Yang untungnya yang penjual tu. Yang untung tu penjual tu, tuan-puan. Jangan pajak suka-suka hati. Nanti you all ternganga nanti. Bukan ternganga lagi, terduduk nanti. Apa beza emas PG dengan yang lain-lain? Sebab PG harga lebih tinggi compare dengan yang lain-lain. Okey, dia emas ni adalah dia terpulang kepada syarikat tu. Dia sebenarnya kalau emas PG ni, emas PG ni kalau orang tanya, macam saya, yes, you katakanlah you dapat tinggi. Pernah juga customer saya saya kenapa emas PG mahal ya? Berbanding, dia pernah lah cerita konon-konon je lah. Beli dekat syarikat A, syarikat B, ditunjuklah resip-resip dia ni. Tak apalah, belilah. Lepas tu bila dia once beli, next time dia beli lagi. Saya macam, hari tu cakap kedai A murah, kedai B murah, kenapa beli lagi Public Gold? Kenapa beli lagi Public Gold? Why? Nampak tak? Ada orang memang terbukti dia memang customer tetap daripada syarikat A, tapi bila dia cakap masalahnya nak jual balik susah. Lepas tu kadang-kadang stok tak ada. Memanglah murah, kadang-kadang stok tak ada. Yang Public Gold pula insya-Allah stok memang akan dapat. Nak jual balik terima. Lepas tu memang yakin tak ada lagi kes penipuan ni, memang berstatus LBMA, memang orang kata trusted. Insya-Allah trusted. Okey. Kalau syarikat sekian-sekian pula scammer, macam-macam. Saya cakap itu bukan jual emas, itu scammer. Duk asyik kalau beli emas dapat pulangan, cari orang dapat RM50, cari orang dapat berapa ringgit. Itu bukan jual emas, itu cari orang nama dia. Itu MLM. Okey. Awal-awal baca tu pun dah tahu dah MLM. Alah, menggunakan emas sahaja. Emas tu hanyalah medium.
Ramai, banyak. Dealer-dealer saya pun ada seorang dua. Nadia, Kak Nadia, ni ada ni kawan saya ni, duk tengah tarik saya, duk cakap yang ni bagus. Pergilah saya cakap. Kalau nak rasa, pergilah. Cik, kalau nak rasa, pergilah. Tapi kalau rasa malas nak fikir, jangan ikut. Awal-awal lagi dah tahu dah itu MLM. Awal-awal lagi dah tahu itu adalah scammer. Awal-awal tahu dah. Oh, kalau cari orang dapat berapa ringgit. Itu bukan jual emas, tuan-puan. Jual emas macam kedai emas, jual dapat untung. Okey. Emas ni ada depan mata ni, Atuk tunjuklah sikit satu buat orang. Okey, simpanlah walaupun bermula dengan 1 gram. Okey, macam tadi 1 gram. Bermula walaupun lambat ke cepat ke, bila kita dah tahu, mulakan. Okey, dah pukul berapa ni? 2 minit lagi lah. Okey, so apa lagi compare berbanding, compare dia. Satu, dia ada CJ Patuh Syariah. Memang lepas tu CJ Patuh Syariah tu bukannya direka-reka, tak. Memang bertahun ya, bertahun dicek, di apa orang kata, dianalisa. Memang ada badan yang betul-betul pergi audit. Kita sendiri macam saya master dealer memang pergi tengok macam mana, dekat mana simpan semua. So memang nampak, memang tahu. So kalau lepas tu, saya cakap tadi, saya dijemput oleh Public Gold. Saya dijemput setiap tahun saya dijemput. Memang setiap kali meeting saya dijemput. Kadang-kadang je saya memang tolak. Sorry lah, tak sempat lah, busy lah. Bila saya dijemput, okay, Datuk Louis adalah pengasas Public Gold. Datuk Louis ni kadang-kadang masa dalam meeting tu, dia dah cerita dah what's next dia nak buat. Apa next dia nak buat. Hari ni macam contoh yang PG Mall. PG Mall tu 2016 ya baru start. Masa 2014 tu dia dah cerita dah dia nak buat macam ni. Faham tak? Jadi masa 2012 tu dia dah cerita dah bla 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 bla. Masa tu dia cerita dah, oh suatu hari nanti dia nak yelah, saya nampak emas 1 gram. Suatu hari nanti, masa ni 2014 2014 ni emas ni dikeluarkan 1 gram. Saya tahu perancangan Datuk Louis ni sebelum tu lagi. Sebab masa dalam meeting tu lah, Datuk Louis cakap, kita akan cuba hasilkan emas 1 gram. Okay? Dan bayangkan tiba-tiba benda tu terjadi. Saya dah tahu sebab saya aktif, saya masuk meeting semua. Saya tahu lebih awal daripada tu. Maksudnya saya tahu lebih awal lah. Okey, lebih awal. Saya pun tak ingat bila. Daripada 2012. So Datuk Louis pernah cakap macam ni. Lepas tu kita akan buat akaun yang boleh sampai 4 digit, 4 angka. Kita nganga apa benda lah Datuk ni. Benda Datuk cakap dia punya otak tu ke depan dah. Sekarang ni dia cakap apa tahu? Sekarang ni kita punya platform, kita nak yang nombor 1. Kita punya target lagi 2 atau 3 tahun. Kita punya target macam-macam tu. Itu yang dia cerita awal tahun hari tu. So kita tengok lagi 2 tahun atau 3 tahun lagi, apakah betul apa yang dia cerita. Tapi insya-Allah apa yang dia cakap tak pernah lagi tak betul. Tak pernah lagi tak jadi. Okey, tak pernah lagi tak jadi. Apa yang Datuk cakap, bila dia cakap dia nak buat benda ni, dia cuba dapatkan benda tu. Itu yang saya macam sebab saya follow ya. Nadia diberi peluang untuk follow. Lepas tu dia cakap hari tu, Nadia bukan saya seorang. Niat saya adalah nak bantu, nak dapatkan you all passive income. Jutawan. Perkataan jutawan tu ya, macam saya gerbang jutawan emas, macam Maha Guru jutawan emas, macam Mama jutawan. That is real. Itu dia punya cita-cita. Dia nak melahirkan orang yang memang income pasif dia memang juta dalam masa setahun. Itu cita-cita dia. So that is, saya rasa benda tu dah hampir nak jadi reality dah pun. Okay. Sebab saya pernah ada je tak tahulah upline saya ke siapa ke, memang 6 angka pun, memang 5-6 angka pun. So that is reality. Apa yang dia sebut tu betul. So kalau percaya, masa dia cakap tu macam tak percaya, apa benda lah Datuk cakap dia, kan. So kita lambat sikit sebab dia dah advance. Okay, dia dah ke depan. Dia nak bawa balik teknologi, nak jadikan canggih sistem ni semua. So dia bagi tahu kami berapa peruntukan setiap bulan untuk buat sistem semua ni. So itulah dia sharing semua dalam meeting semua. So kesungguhan beliau tu menyebabkan saya masih lagi kekal dekat public tu. Okay? Sebab apa yang dia cakap tu memang betul.
Okay, apa yang dicakap, disebut. So kalau anda ada peluang, okay, kalau anda diberi peluang ada majlis, macam dulu selalunya ada majlis. Contoh majlis apa? Majlis dinner. Join lah. You dapat aura dia. Setiap perkataan tu you dengar, perkataan-perkataan yang Datuk cakap tu, kalau tanya, insya-Allah, insya-Allah. Sebab tak tahulah saya cakap nak cakap macam mana. Aura tu lah kot. Aura dan apa yang dia cakap tu tak pernah tak betul. Okey? Terus share pasal tu lebih-lebih pula. Okeylah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadia berhenti dulu. Doakan saya. Kalau anda rasa nak suruh saya share something, nak suruh saya kupaskan something, macam tadi saya just share apa yang Aini cakap dekat saya. Saya doakan Aini dapat beli rumah. Dia cakap 5 tahun lagi. Bermula daripada sekarang, walaupun dia berhenti kerja, tapi dia cakap tak apa, saya redha. Sebab dia cakap baru perasan, oh rezeki bukan hanya duit semata-mata. Rezeki jaga emak, rezeki jaga anak, rezeki tu macam-macam. Yes, betul. Ilmu juga adalah rezeki. Dapat diberi peluang, macam saya dapat empire jumpa saya, itu juga adalah rezeki. So rezeki tu bukan duit semata-mata. Kalau dia cakap saya nak beli rumah, nak beli tanah walaupun kecil, tapi cash, tak nak guna bank, mungkin guna bank pun tak panjang, mungkin buat loan 5 tahun je ke. So saya nak benda tu. So saya doakan dia dapat. So saya doakan juga impian tuan-puan. Kalau rasa nak tulis, tulis impian dekat sini. So sama-sama kita doakan. Okay, sama-sama doakan dapat. Okay, itu saja. Macam saya tahun ni saya berhenti kerja. Saya cakap, ya Allah, empayar saya dah ramai, empayar saya dah beribu, dan saya rasa saya nak mula. Tiba-tiba saja di bawah saya sekarang ni hampir 50, lebih daripada 50 lebih daripada 50 dealer aktif dekat seluruh Malaysia sedang aktif ni. Saya pun tak tahu macam mana korang boleh aktif tiba-tiba je. Okay, dekat bawah saya macam manalah saya nak bagi masa saya nak guide lebih daripada 50 orang. Sekarang ni 50, hari tu 10, lepas tu naik 20, lepas tu naik 30. Sekarang ni saya rasa lebih daripada 50 orang. Customer ramai ribu, tapi yang aktif buat sharing sama macam saya, mungkin tak sama, mungkin kurang, baru nak bermula, lebih 50 orang. Itu je yang saya mampu cakap. So macam mana saya nak ni? So saya ambil keputusan drastik. Tahun ni saya fokus dekat public good. Itu saja. Okay, so itu saja. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.